Selamat pagi dan terima kasih pertama sekali ke My Campus Radio atas temu ramah ini. Memang saya rasa bahawa cara komunikasi ini adalah sangat pentinglah untuk orang muda di Malaysia sekarang ni, bercerita tentang isu-isu politik ataupun isu-isu yang pelbagai benda pasal dasar dan sebagainya. So latar belakang saya sekarang adalah Ketua Pengarah Eksekutif di sesebuah badan pemikir bebas. Namanya ialah IDEAS ataupun Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi. IDEAS adalah satu badan pemikir bebas yang membuat kajian dan juga advocacy dalam pelbagai jenis kita kata public policy lah ataupun dasar awam yang ada pengaruh ke atas masyarakat di Malaysia. So dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, demokrasi, hal ehwal urus takbir baik dan sebagainya. So segalanya adalah untuk memperbaiki sistem di Malaysia. Tetapi latar belakang saya sendiri, saya memang orang sinilah, orang Selangor. Saya membesar di Selangor dan saya belajar di Sekolah Rendah Taman Mega. Sekarang ni ialah SRK lah. Dulu tak ada kebangsaan, nama kebangsaan tu. So sekarang ialah SRK Taman Mega. Dan saya pergi ke Sekolah Menengah Perempuan Sri Aman. So semuanya di Petaling Jaya sahaja. Yeah. So doktor, sekolah rendah dan sekolah menengah tu adalah sekolah swasta ataupun sekolah awam? Dua-duanya adalah sekolah awam. Sekolah awam. Okay. So saya nak ajukan soalan tentang sekolah swasta. Okay, manakan doktor sekolah awam. So doktor ada tak kawan-kawan yang daripada sekolah swasta? Sekarang ni memang ada kawan-kawan, tapi dulu tak adalah. So dulu pergi ke sekolah rendah dan sekolah menengah sahaja. Tetapi saya nak ceritakan sedikit juga yang mungkin kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang mendengar ini mungkin dianggap sebagai sedikit pelik lah ataupun unik. Iaitu saya rasa ada ramai pelajar yang kadang-kadang mereka akan tukar daripada sekolah awam pergi ke sekolah swasta, tetapi saya ada terbalik. So saya pergi ke sekolah swasta masa sekolah rendah untuk 3 tahun rasanya, 3 tahun. So darjah 1, 2 dan 3. Tetapi ibu saya pada masa itu dia boleh melihat dan dia tahu bahawa pada ketika itu saya macam tidak berapa gembira ataupun selesa dalam suasana dan keadaan tersebut. Dan dia buat keputusan untuk membuat pindahan saya dari sekolah swasta kepada sekolah awam pula. So selepas saya pergi ke sekolah awam, sekolah rendah Taman Mega itu adalah pengalaman yang paling best sekali untuk saya. Dan memang ada transformasi jugalah. So dalam darjah 4 sampai darjah 6 saya pergi ke sekolah rendah awam dan pada masa itu memang saya ada pengalaman yang baik, kawan-kawan yang baik dan cikgu-cikgu guru besar semua. Jadi pengalaman saya peribadi ialah sekolah awam adalah lebih sesuai untuk saya. Ya. Okay. Doktor, kenapa pada zaman dulu doktor pindah daripada sekolah swasta ke sekolah awam? Boleh tak doktor terangkan kenapa? Apa punca-punca dia? Punca-punca dia bukan saya yang minta kepada ibu saya, tetapi mungkin seperti saya ceritakan tadi, mungkin ibu saya boleh membuat pemerhatian bahawa saya tidak gembira ataupun tidak ada kawan-kawan. Dan apabila saya pindah ke sekolah rendah awam, iaitu adalah sekolah yang dekat dengan rumah saya. So saya jalan sekolah je. Dan ada ramai kawan-kawan lah dalam sekitar perumahan, kawasan perumahan itu. Dan saya rasa itu adalah pengalaman yang sangat penting juga untuk sesetiap murid dan orang muda. Pada masa sekolah rendah, saya rasa sebenarnya apa yang penting untuk pendidikan sekarang, so itu adalah soalan barulah. Di zaman baru dan di era baru ini, di mana sebenarnya orang muda ada akses kepada segalanya at their fingertips. Semua orang muda, anak saya 4 tahun, dia sudah tahu macam mana nak main handphone dan sebagainya. So apakah proses
ilmu pengetahuan itu untuk dibelajar, adakah dia sepatutnya hanya boleh diajar oleh seseorang guru, ataupun apakah fungsi dan peranan sesebuah sekolah sebenarnya. So saya rasa di sekolah awam sekarang, sekarang mungkin ada sedikit perubahan dan mungkin kita boleh berbincang pasal benda itu, tetapi saya rasa sekolah awam di Malaysia masih menjadi sekolah yang suasana yang paling sesuai untuk setiap rakyat Malaysia bergaul, dapat tahu tentang tentang rakyat biasa, bukan sebagai seseorang yang elit dan sebagainya, dan juga dapat belajar bahasa dan belajar bergaul dengan orang yang mungkin datang daripada latar belakang yang berbeza, yang mungkin datang daripada agama dan kaum yang berlainan, dan itulah sebenarnya apa yang kita nak belajar dalam kehidupan kita, untuk belajar macam mana untuk berkomunikasi antara satu sama lain, mungkin tidak faham benda-benda macam budaya yang lain daripada kita, dan itu adalah khususnya pada tahap sekolah rendah amat penting sekarang. Okey, mari kita teruskanlah pada soalan-soalan dia. Okey, soalan yang pertama, Dr. Trisha. 20 tahun kebelakangan ini terdapat peningkatan yang mendadak sekolah swasta ataupun international. Adakah ini satu perkembangan yang baik ataupun tidak baik? Ya, sebenarnya dulu IDEAS juga telah membuat kajian dan penyelidikan berkenaan dengan isu ini. Pada hakikatnya, saya rasa ada ramai orang yang tidak bersetuju tentang perkembangan sekolah swasta dan sekolah antarabangsa, khususnya kerana ini dianggap sebagai satu pembahagi di mana setengah rakyat Malaysia dapat membiayai anak mereka untuk pergi ke sekolah swasta, dan mungkin tahap pendidikan itu adalah tahap yang lain, tetapi setengah rakyat itu tak mampu dan mereka pergi ke sekolah awam. So itu adalah punca ketidakpuashatian terhadap sekolah swasta. Kajian IDEAS yang dilakukan sebelum ini, sebenarnya apa yang kami fikir adalah baik ialah apabila setiap rakyat Malaysia dapat ada pilihan mereka sendiri untuk membuat pilihan sekolah mana yang mereka nak hantar anak mereka. So tidak terpulang kepada sekolah awam sahaja, tetapi sekiranya kita lihat sekolah swasta, sebenarnya sekarang ni ada banyak pilihan lain. Jadi sekolah swasta bukan sahaja sekolah yang amat mahal, yang mungkin tidak mampu dibayar oleh rakyat Malaysia biasa. Kebanyakan adalah sangat mahal lah, tetapi sekarang ni ada banyak juga sekolah yang dimulakan, di mana sekolah swasta yang affordable, yang mampu dibiayai, yang dimampui oleh rakyat. So selain daripada sekolah swasta, ada sekolah antarabangsa juga, dan sekolah Cina ada, dan juga sekolah ini bukan diiktiraf sebagai sekolah rasmi, tetapi homeschooling. So pendidikan di rumah, ataupun pusat homeschooling pun ada banyak yang ditubuhkan. Dan yang akhir sekali sebenarnya sekolah-sekolah pondok ataupun sekolah agama. So sekolah agama sepatutnya juga dikira sebagai sebuah contoh pendidikan alternatif. So sebenarnya saya rasa kita tidak boleh lagi mengawal segala-galanya setiap sekolah. So apabila orang ada pilihan di mana mereka nak hantar anak mereka, itu adalah perkembangan yang baik sebenarnya, tetapi apa yang kita tidak puas hati ialah isunya adalah sebenarnya tentang tentang national unity ataupun apa katanya keharmonian rakyat. So di mana sekiranya setiap rakyat dihantar kepada saluran sekolah-sekolah ini, apakah peluang
yang memang ada, di mana mereka ada peluang untuk bekerjasama, untuk bergaul dan sebagainya. So pada zaman dulu tiada pilihan, semua orang akan pergi ke sekolah yang sama dan mereka akan bergaul dan sebagainya. So sekarang sekiranya mereka pergi ke sekolah pilihan dan mungkin tidak ada peluang lain, so mungkin itu adalah masalah lain ataupun cabaran lain yang sepatutnya diselesaikan oleh kerajaan dalam cara yang berbeza. So mungkin bukan sekolah yang menjadi tapak tersebut, tetapi mungkin kita kena fikir pasal kawasan perumahan, mungkin tempat permainan untuk anak-anak dalam sesuatu kawasan perumahan itu mesti diwajibkan untuk dibina lah untuk pergaulan tersebut. So kita kena fikir pasal lebih luas lah. Mungkin sekolah itu bukan satu sahaja tapak yang boleh digunakan untuk pergaulan antara satu sama lain. Tetapi saya rasa betul juga sekolah memang adalah menjadi tempat yang murid-murid akan bukan buang masa, tapi dalam satu hari berapa jam yang murid pergi ke sekolah, dalam 8 jam, 6 ke 8 jam kan. So dalam 6 ke 8 jam itu sebenarnya masa itu boleh digunakan dengan baik lah. Jadi kesimpulannya, adakah perkembangan sekolah swasta baik ataupun tidak baik? Ini terpulang kepada cara dasar-dasar pendidikan diubah suai untuk menyatu padukan negara dan rakyat. Dan sebenarnya kenapa banyak ibu bapa pilih untuk hantar anak mereka ke sekolah swasta adalah disebabkan oleh persepsi mereka tentang kualiti pendidikan di sekolah awam. So saya rasa itu adalah punca sebenarnya, dan kita kena fikir secara mendalam sekiranya kita mau semua rakyat Malaysia pergi ke sekolah awam, memastikan pendidikan dan kualiti pendidikan itu mesti diperbaiki. Alright. Okay. Soalan yang seterusnya lah. Okay. Di sekolah swasta khususnya international, mereka menggunakan bahasa pengantar ialah bahasa Inggeris. Bukankah ini dapat mengurangkan lagi penghayatan pelajar dalam penggunaan bahasa Melayu? So berkemungkinan pelajar-pelajar swasta akan belajar dan tinggal di luar negara kerana mereka belajar terasa asing ketika bergaul dengan pelajar-pelajar sekolah awam. Boleh tak Dr. Trisha terangkan lebih sedikit? Ya, saya rasa ini adalah memang satu perkara yang amat penting lah untuk saya. So sebagai ibu sendiri, saya ada anak. Ini adalah salah satu faktor yang saya mesti fikirkan berkaitan dengan pendidikan anak saya pada masa depan. So memang itu adalah faktor yang memang saya fikirkan. So sekiranya saya hantar anak saya ke sekolah swasta ataupun sekolah antarabangsa, bagaimana anak saya akan belajar bahasa Melayu yang sebenarnya sangat penting untuk memastikan bahawa perhubungan dengan kaum lain di Malaysia boleh dicapai. So memang itu adalah satu dilema sebenarnya untuk banyak ibu bapa yang mahu beberapa benda. So mereka pada hakikatnya mereka mahu satu, kualiti pendidikan yang baik. Kedua, mereka nak percampuran dengan kaum lain dan bahasa juga. Tetapi kadang-kala pilihan itu amat sukar sebab tiada pilihan sekarang ni yang boleh pada pendapat mereka yang boleh capai ketiga-tiga ini. So pada akhirnya mereka fikir okey, tahap pendidikan ataupun kualiti pendidikan adalah faktor yang lebih penting. So akhirnya mereka pilih swasta dan itu adalah satu sacrifice lah. So bahasa itu adalah satu sacrifice yang perlu dibuat. Tetapi saya rasa memang betul apabila murid-murid tak ada kesempatan untuk belajar, sebab bahasa itu bukan sahaja bahasa formal. So walaupun saya belajar bahasa Melayu ataupun bahasa lain dalam buku sahaja, tetapi tidak ada kesempatan untuk bercakap,
dan pastinya bahasa itu tidak akan digunakan dan tidak akan dibelajar. So itu sebagai satu bahasa asing. Tetapi untuk saya memang bahasa Melayu adalah penting untuk menyatukan orang Malaysia. Tetapi itu masalahnya. Yang saya kata tadi, kalau sistem pendidikan kita boleh diperbaiki supaya kualiti pendidikan yang lebih baik, guru-guru, cikgu-cikgu di sekolah itu adalah amat penting. Jadi mungkin kalau pada masa depan pendidikan ataupun untuk menjadi seorang guru adalah satu career choice yang mungkin orang-orang muda sekarang boleh berangan-angan, dan mungkin kita boleh dapatkan guru yang baik. Bila kita dapat guru yang baik, sistem pendidikan sebenarnya kurikulum dan silabus di sekolah itu memang baik juga, tetapi yalah mesti dapatkan guru yang baik. Dan bila kita memperbaiki kualiti pendidikan, saya rasa akhirnya ibu bapa kaum Cina dan India dan sebagainya mungkin akan berasa sanggup juga untuk hantar anak mereka ke sekolah awam. Soalan yang ketiga lah. Adakah pendidikan swasta ni boleh dijadikan platform untuk mengurangkan kos pendidikan awam? Seperti contoh, beberapa sekolah awam dijadikan swasta dan duit yang sepatutnya kerajaan salurkan pada sekolah awam yang lain. Atau Dr. Trisha ada cadangan yang lebih baik ke? Ya, ini cerita ni adalah pasal kerjasama di antara pihak swasta dan pihak awam. So PPP lah maksudnya kan, so Public Private Partnership. Di dalam 10 tahun lalu sampai sekarang saya rasa ada banyak eksperimen di mana dapat yayasan-yayasan yang dibawa untuk bekerjasama, dan dana tersebut dibelanjakan untuk beberapa sekolah awam sahaja. So contohnya ialah trust schools yang dianjur oleh Yayasan AMIR, saya rasanya. So memang betul kosnya bukan rendah ya, sangat tinggi sebenarnya. So banyak duit yang dibelanja oleh Yayasan AMIR untuk facilitate sekolah-sekolah trust schools ini. So saya tak tahu dalam beberapa juta setahun. Saya rasa pada masa itu mereka membuat keputusan demikian sebab mereka nak membuat satu model yang mungkin sekolah-sekolah lain boleh mengubah suai ataupun menggunakanlah, dan itu sebagai model yang boleh dicontohi pada masa depan. Sekarang ini saya tak tahu apakah model yang diguna untuk mereka, tetapi apa yang saya tahu ialah mereka menggunakan model daripada pihak swasta untuk menganjuri sekolah-sekolah tersebut. Sebenarnya yalah ada ramai yang tak mempersetujui juga dalam model ini, sebab mereka kata duit itu sepatutnya digunakan untuk sekolah awam secara lebih merata. Sebab di Malaysia ada 10,000 sekolah awam. Jadi ya itu adalah soalnya lah. So macam mana duit itu mesti dibahagi dengan baik. Saya rasa pada masa sekarang kita ada banyak masalah. So kita ada masalah di mana sekolah-sekolah di kawasan yang kawasan pedalaman, khususnya di negeri-negeri yang mungkin tidak banyak membangun. So di negeri Sabah, Sarawak, Kedah, Kelantan, Terengganu, ada banyak sekolah. Actually, kita tak perlu pergi jauh juga. Di Selangor pun ada di kawasan pedalaman sekolah yang tidak baik dari segi kerusi dan meja dan sebagainya. So itu adalah kita tak boleh fikir pasal benda itu. I mean, negeri Selangor yang paling maju dan paling membangun di negara kita yang masih ada masalah tersebut, apatah lagi di negeri-negeri lain. So itu adalah dari segi infrastruktur sahaja. So kita mesti fikir tentang kualiti juga. So saya rasa baik juga sekiranya kita ada contoh-contoh yang boleh diguna pakai, dan mungkin
sekolah seperti trust schools yang saya sebut tadi tu, mungkin kalau ada result yang baik, sekolah-sekolah lain boleh mencontohinya. Tetapi apa yang penting ialah bukan sahaja duit. So duit adalah salah satu cara untuk memperbaiki kualiti, tetapi sebenarnya apa yang lebih penting ialah, saya rasa ialah independence. So sekiranya sekolah ada autonomi untuk membuat keputusan mereka sendiri, sebagai contoh mereka ada lembaga board of governance, saya tak tahu istilah tu dalam bahasa Melayu. So board of governance, di mana board of governance mereka boleh membuat keputusan tentang mungkin silibus yang boleh diubah suai sedikit, ataupun dana yang diterima oleh kerajaan, diterima dari kerajaan, macam mana duit itu akan disalurkan. Mungkin setengah sekolah tidak perlu laptop baru sebab mungkin itu adalah kawasan yang lebih mewah, dan mungkin mereka nak gunakan duit itu untuk membuat satu tapak bola sepak seperti contoh, sebagai contoh. So sebenarnya independence itu autonomi adalah sangat penting untuk sesebuah sekolah. So kita tak perlu fikir untuk dapat duit yang banyak sebenarnya, tetapi ialah autonomi. Dan satu lagi perkara yang penting ialah akhirnya seperti saya sebut tadi adalah tentang guru. So sekiranya sekolah itu mungkin ada pilihan juga ataupun autonomi mereka tersendiri untuk membuat keputusan sama ada guru yang dipilih adalah guru yang baik, ataupun sekiranya mereka tidak puas hati dengan guru tersebut, mungkin mereka boleh buat keputusan juga untuk menghentikan kontrak seseorang guru. So sekarang ini semua guru di negara kita adalah di bawah satu perkhidmatan awam ataupun perkhidmatan guru lah. So saya rasa sekiranya sekolah itu diberi lebih autonomi, itu adalah salah satu cara di mana sekolah itu boleh empowered, diberi kelestarian, bukan kelestarian, empowered untuk memperbaiki kualiti mereka sendiri. Okay. Ya. Alright. Okay, soalan yang keempat lah. Perlu ke pihak swasta menghadkan yuran sekolah swasta? Okay. Itu adalah sangat susah sebab sekiranya mereka ada modal mereka sendiri dan mereka adalah swasta, so mereka swasta, agak sukar untuk kerajaan menyekat apa-apa keputusan yang boleh dibuat oleh pihak swasta tersebut. Dan kalau kita hidup dalam satu negara yang ada pasaran bebas, di mana sekolah itu menetapkan yuran tersebut, dan sekiranya ada pasaran untuk yuran tersebut, sebenarnya agak sukarlah saya rasa untuk kerajaan menyekat arrangement tersebut. Tetapi saya tahu apa punca soalan ini. Puncanya ialah, adakah ia adil untuk sekolah swasta menetapkan yuran yang tinggi sangat, dan apa keadilannya kepada soal sekolah awam dan sebagainya. Saya rasa perasaan itu adalah saya faham punca perasaan itu, tetapi sebenarnya kalau swasta, so dia macam dalam pasaran ada demand dan supply kan. Sebenarnya kita tak boleh buat apa-apalah untuk menyekat tersebut ya, agar asalkan ada demand, dia akan ada supply juga. Okey. So soalan yang kelima, apabila standard pendidikan swasta tinggi dan tahap pendidikan awam pula rendah, adakah pendidikan awam akan ketinggalan jauh? Bagaimana pula dengan pelajar sekolah awam yang lain? Dr. Trisha boleh cadangkan bagaimana sekolah awam tidak akan ketinggalan jauh di belakang? Sebenarnya guru besar dalam sekolah boleh memain
peranan yang sangat penting dan sebenarnya guru besar ada banyak pilihan untuk memperbaiki kualiti sekolah mereka tersendiri tanpa menunggu apa-apa instruction lah yang datang daripada pihak kementerian. So sebagai contoh, sekolah saya yang dulu saya alma mater kan, Sekolah Rendah Taman Mega. So sekarangnya ialah SRKTM. Guru besar di sana, saya tak tahu guru besar sekarang, tapi guru besar sebelum ini, apa yang saya tahu ialah beliau telah membuat pelbagai jenis aktiviti. Sebagai contoh, dia uruskan sendiri exchange program di antara Sekolah Rendah Taman Mega, murid-murid di sana dan murid-murid di Australia. So apa sebenarnya yang menyekat sekolah-sekolah rendah, sekolah awam daripada membuat urusan dan aktiviti seperti ini? Jadi sekolah awam, walaupun saya kata saya sebut tadi ada banyak penyekatan dari segi Kementerian Pendidikan sebab ini semua adalah centralized kan di Putrajaya. Sebenarnya sekolah-sekolah mungkin tidak lagi tahu apa ruang mereka yang boleh digunakan. So saya rasa itu adalah penting. So sekolah boleh buat urusan sendiri, buat aktiviti sendiri tanpa menunggu tanpa menunggu apa yang kementerian menghendaki. Tetapi satu lagi perkara yang penting, saya rasa kita juga mesti ada satu perbincangan tentang perkara desentralisasi. So seperti saya kata tadi, pendidikan adalah satu isu yang dikawal selia oleh Putrajaya di Kementerian Pendidikan. Satu Kementerian Pendidikan yang mengawal selia seluruh sekolah, 10,000 sekolah di semua negeri-negeri, termasuk negeri-negeri Sabah dan Sarawak, Kedah, Kelantan, termasuk sekolah-sekolah dalam kawasan pedalaman. Adakah itu wajar? Adakah itu satu penyelesaian yang mungkin boleh dipakai guna untuk masa depan? Untuk kalau kita fikir pasal jangka masa depan, mungkin besar kemungkinan pada masa depan kita mesti mengubah suai perlembagaan persekutuan di mana dimenyatakan di sana disebutkan dalam schedule 9 schedule ke-9 dalam perlembagaan persekutuan di mana pendidikan dikawal selia oleh kerajaan pusat. So pada masa depan mungkin pendidikan sepatutnya diberi ataupun dikongsi dengan kerajaan negeri pula. Sekarang kerajaan negeri tak ada apa-apa control ke atas sekolah, walaupun sekolah-sekolah itu adalah di bawah negeri tersebut. So soalnya ialah kenapa? Dan mungkin untuk kajian dan penyelidikan pada masa depan, saya rasa ini sepatutnya difikir balik oleh orang-orang muda. Adakah itu satu dasar yang mungkin kita boleh mengiktiraf pada masa depan? Okay. So soalan yang terakhir, adakah sekolah swasta lebih baik ditadbir kerana ada insentif kewangan berbanding sekolah kerajaan? Keuangan itu adalah satu insentif yang baik untuk semua. Di Ideas kami buat banyak event kan. So sekiranya kami charge cost walaupun minimal cost, orang sanggup datang sebab mereka dah bayar walaupun RM10, RM20 macam tu. Tetapi kalau percuma, orang rasa macam mungkin ada beberapa perkhidmatan yang kerajaan tidak boleh membiayai, tetapi perkhidmatan tertentu boleh diberi oleh pihak swasta, tetapi kosnya mesti dikawal jugalah. So di mana golongan berpendapatan rendah itu mungkin mereka yang tidak membayar seluruhnya, tetapi mungkin kosnya boleh dibahagikan di mana ibu bapa membayar sedikit dan sektor swasta membayar sedikit, dan so
pada masa depan saya rasa kerjasama di antara pihak swasta, pihak awam dan juga badan pemikir bebas ataupun NGO seperti Ideas boleh bekerjasama dan peranan yang kami boleh main ialah untuk membawa semua orang, semua pihak, semua sektor, semua pemegang taruh dalam satu meja untuk mengadakan perbincangan seperti ini sebab yalah pada masa depan segala polisi ataupun dasar-dasar awam tidak lagi boleh dikawal khususnya oleh sektor kerajaan sahaja. Ia memang memerlukan kerjasama semua pihak. So sebelum kami akhiri perbincangan ni, okay, doktor ada apa-apa kata terakhir ke nak cakap? Kata akhir, so harapan saya ialah untuk semua orang muda di Malaysia dapat mengetahui lebih tentang dasar-dasar yang penting. So bukan sahaja di pendidikan tetapi dasar lain sebab pada akhirnya semua dasar ini akan ada pengaruh terhadap kehidupan orang muda. So walaupun kita tak nak fikir pasal isu politik, pasal PRU yang akan datang dan pelbagai isu, perkara-perkara semua ini akhirnya akan menghasilkan satu akibat ke atas kehidupan sendiri. So itu adalah penting untuk belajar, untuk membaca dan menulis juga, menulis pendapat mereka sendiri.